Qasamah semasa jahiliyah ataupun di zaman jahiliyah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qasamah yang mula-mula sekali berlaku di zaman jahiliyah berlaku di kalangan kami Bani Hashim. Ada seorang lelaki dari Bani Hashim telah diupah, digaji oleh seorang lelaki lain dari kalangan Quraisy, min fakhidin ukhra, yakni daripada keluarga yang lain dalam Quraisy. Fantalaqa ma'ahu, dia pun pergi bersamanya, membawa untanya. Famarra rajulun bihi min Bani Hashim, tiba-tiba lalu dekat orang yang digaji tadi, diupah tadi, seorang lelaki dari kalangan Bani Hashim yang telah terputus pengikat jualiqi, yakni pengikat bekasnya ataupun karung dia ataupun jabir dia. Faqala aghithni, dia berkata, tolonglah saya dengan memberikan pengikat apa ni, tali unta tu untuk aku perkemaskan ataupun aku ikat urwata juwaliqi, yakni lubang ataupun mulut apa ni, karung dia tu. Unta itu tak akan lari pun, unta itu tak akan lari. Maka orang yang digaji tadi, orang yang diupah tadi pun memberikan kepadanya pengikat. Dia pun ikatlah jabir dia tu. Apabila mereka berhenti, unta-unta semuanya diikat, kecuali seekor sahaja yang tidak diikat. Orang yang mengupahnya bertanya, kenapa dengan unta ini tidak diikat, sedangkan yang lain-lain diikat? Qala, orang gaji itu berkata, laisa lahu iqal, tak ada tali pengikat. Tuannya berkata, di mana pengikatnya? Qala, perawi berkata, terus dia, maknanya dia naik marah, fahadzafahu bi'asan, dibalingnya dengan tongkat dia, menyebabkan kematiannya, menyebabkan kematian orang gaji dia tu, ataupun hampir matilah dia. Mana tak mati lagi ni, yang mana kemudiannya menyebabkan dia matilah kemudiannya, pada masa tu tak mati lagi. Tiba-tiba lalu seorang lelaki dari penduduk Yaman, orang gaji tadi pun tanyalah, orang yang diupah tadi, kuli tadi pun tanyalah, adakah engkau pergi pada musim haji, pergi ke Mekah? Yang ni selalu engkau pergi? Dia kata, saya tidak selalu, tetapi ada juga saya pergi. Qala, orang yang digaji itu pun berkata, adakah engkau boleh menyampaikan satu pesan dari pihak saya ni? Bila-bila lah, marratan minad dahr, bila-bila awak akan pergi nanti? Qala na'am, orang Yaman tu pun kata, boleh lah, tak apalah, nak mati dah ni. Qala fakunta, orang gaji itu pun kata, hak kena pukul. Apabila engkau berada di antara mereka, fakunta idza anta syahidtal mausim, apabila engkau pergi nak buat kerja haji di Mekah, engkau serulah, engkau seru begini, wahai keluarga Quraisy. Kalau mereka menyahut seruanmu, engkau seru pula, wahai keluarga Bani Hashim. Kalau mereka sudah menyahut seruanmu, fasal an Abi Talib, maka tanyalah yakni mereka tentang Abu Talib. Fa akhbirhu, kamu ceritakan kepadanya bahawa si fulan telah membunuhku kerana seutas tali, yakni pengikat unta. Wa matal mustajir, wa matal mustajar. Lepas tu
matilah orang gaji tadi. Apabila tuan dia tu yang menggaji ataupun yang mengupahnya itu pulang, Abu Talib pergi berjumpa dengan dia. Abu Talib tanya dia, apa hal kawan kita? Mana seorang lagi tak ada? Qala, orang yang mengupah tu kata, dia sakit. Saya pun ahsantul qiyam alaihi, saya jaga dia dengan baiklah. Yang ni dia menipu lah. Lepas tu dia mati, saya pun uruskanlah pengebumiannya, yang ni saya kebumikannya. Abu Talib pun kata, qad kana ahla dhaka minka, sepatutnya pun kamu buat begitu, sepatutnya pun kamu melakukan begitu terhadapnya. Yang ni baguslah kamu telah buat gitu. Tak lama kemudian, ataupun famakatha hinan, beberapa ketika kemudian, orang yang dipesan oleh orang gaji tadi supaya menyampaikan bagi pihaknya pesanan, datang untuk buat kerja haji di Mekah. Faqala, dia pun berseru, kata, wahai keluarga Quraisy. Mereka kata, ni puak-puak Quraisy ni. Dia pun kata, wahai keluarga Bani Hashim. Mereka kata, ni puak-puak Bani Hashim ni. Qala, dia pun kata, mana Abu Talib? Mereka pun kata, ni lah Abu Talib. Orang tu pun kata, si fulan telah menyuruh saya menyampaikan kepadamu pesannya, bahawa si fulan, si anu telah membunuhnya kerana seutas tali. Abu Talib pun pergi pula berjumpa dengan orang tu. Abu Talib kata, ikhtar minna ihda thalath, pilihlah salah satu daripada 3 pilihan ini. Sama ada engkau mahu memberikan diat 100 ekor unta kerana engkau telah membunuh orang kita, sahibana tu orang kita, ataupun kalau kamu nak 50 orang daripada kaum keluargamu bersumpah bahawa sesungguhnya engkau tidak membunuhnya. Boleh juga. Itu pilihan yang kedua. Fa in abaitah, kalau engkau enggan, tak mau buat itu, ini yang ketiga, qatalnaka bihi, kami akan membunuhmu kerananya, yakni kerana membunuhnya, sebagai balasan membunuhnya. Fa ata qaumahu, orang itu pun pergi berjumpa dengan kaum keluarganya. Mereka berkata, kita bersumpahlah, kita akan bersumpah. Selepas itu ada seorang perempuan dari Bani Hashim yang merupakan isteri kepada salah seorang di kalangan mereka, yang mana dia telah pun melahirkan anak pun untuknya, anaknya, yakni anak puak-puak Quraisy lah. Dia pun kata, wahai Abu Talib, saya mahu engkau lepaskan anak saya ini daripada 50 orang yang engkau minta bersumpah itu. Jangan engkau paksanya bersumpah di tempat dipaksa ataupun disuruh orang bersumpah, yakni antara rukun dan maqam Ibrahim. Abu Talib pun terima, fafa'alah, Abu Talib pun menerimalah permintaan dia. Setelah itu datang pula seorang lelaki di antara mereka, seorang lelaki daripada mereka. Dia berkata, wahai Abu Talib, engkau mahu 50 orang bersumpah sebagai ganti kepada 100 ekor unta, yang kena kepada setiap orang 2 ekor unta. Kalau begitu 50, mana nak 100, mana kena setiap orang itu 2 ekor. Saya terima. Dia kata, ini unta 2 ekor, terimalah 2 ekor unta ni dari saya. Janganlah engkau suruh saya bersumpah di tempat orang bersumpah tu. Faqabilahuma, Abu Talib terima. Waja'a 48 fahalafu, kemudian datanglah 48 orang lagi, hak laki lagi tu, kecuali hak 2 tadi. Mereka bersumpah. Ibnu Abbas berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, mahalal haul, belum berlalu 1 tahun,
Tidak ada seorang pun yang berkelip mata lagi. Daripada 48 orang itu, tak ada seorang pun yang matanya kelip lagi. Apa benda? Maknanya mati belaka. Tak ada cukup setahun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, hari Bu'ats adalah suatu hari yang Allah telah sediakan untuk Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ketika itu telah berselerak ketua-ketua orang-orang di Madinah, dan pemimpin-pemimpin mereka telah terbunuh, yang diramai telah terbunuh. Mereka telah mendapat luka yang teruklah. Allah telah menyediakan hari itu untuk Rasulnya dalam usaha ataupun dalam kejayaan mereka masuk ke dalam Islam. Yang Allah telah menyediakannya untuk memudahkan mereka masuk ke dalam Islam, yakni memeluk agama Islam. Qala Ibn Wahab akhbarana Amr an Bukair bin al-Ashaj anna Quraib maula Ibn Abbas menceritakan kepadanya bahwa Ibn Abbas berkata, sa'i di batnil wadi antara Safa dan Marwah itu bukan sunnah. Sebenarnya orang-orang jahiliyah yang bersa'i, mereka berkata, kita tidak mahu melepasi batha melainkan dalam keadaan kuat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Safar, beliau berkata, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, ya ayyuhan nas, wahai tuan-tuan sekalian, isma'u minni ma aqulu lakum, dengarlah dariku apa yang aku cakap kepada kamu, dan perdengarkan kepadaku apa yang kamu nak cakapkan. Jangan kamu pergi lalu mengatakan, Ibnu Abbas berkata. Sesiapa yang bertawaf di Baitillah, maka hendaklah dia bertawaf min wara'il hijr, yang di sebelah luar, di bahagian luar hijr itu. Jangan kamu kata hatim, kerana orang semasa jahiliyah mereka bersumpah lalu mencampakkan cemetinya ataupun sepatunya ataupun anak panahnya ke tempat itu, yakni ke kawasan hatim itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Maimun, beliau berkata, saya pernah melihat semasa jahiliyah seekor kera yang berhimpun beberapa ekor kera kerananya. Kera itu telah berzina. Farajamuha, mereka merejamnya. Farajamtuha ma'ahum, aku pun merejamnya bersama-sama dengan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas lagi, beliau berkata, di antara sifat-sifat ataupun cara-cara jahiliyah, amalan orang-orang jahiliyah, ialah at-ta'nu fil ansab, yakni mengkritik ataupun tidak menerima keturunan seseorang, itulah mengkritik keturunan seseorang. Wan niyahah, dan meratap, yakni pada ketika kematian dia terlupa yang ketiga, yang diperawi. Qala Sufyan berkata, mereka mengatakan yang ketiga itu yaitu al-istisqa bil anwa, yakni meminta hujan dengan nau, yakni dengan peredaran bintang-bintang atau bulan-bulan, dengan peredaran bulan ataupun bintang-bintang. Bab mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah dan seterusnya, nasab dia tu disebutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berumur 40 tahun, dan baginda berada di Mekah selama 13 tahun. Kemudian diperintahkan berhijrah, lalu baginda berhijrah ke Madinah. Di sana baginda berada selama 10 tahun, kemudian wafat. Bab dzikri ma laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab cerita tentang apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dari orang-orang musyrikin. Yakni cerita tentang gangguan
daripada orang-orang musyrikin yang dialami oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya di Mekah. Diriwayatkan dari Qais, beliau berkata, saya telah mendengar Khabbab berkata, pernah aku pergi kepada Nabi SAW yang sedang berbantalkan burdahnya, yakni selimutnya, ketika baginda berada di bawah naungan Ka'bah. Wa qad laqina minal musyrikin syiddah, ketika itu kami telah mengalami ataupun menemui berbagai-bagai tekanan daripada orang-orang musyrikin. Faqultu, saya pun berkata, tidakkah mahu engkau berdoa kepada Allah? Nabi terus duduk dalam keadaan merah mukanya. Lalu baginda SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu disikat dengan sikat besi, daging dan urat yang di atas tulang-tulangnya. Ma yasrifuhu dzalika an dinih, namun perbuatan itu tidak memalingkannya daripada agamanya, yakni tidak membuatkannya meninggalkan agamanya. Dan diletakkan gergaji di atas belahan rambutnya, di kepalanya, lalu dibelah dua. Itu pun tidak memalingkan mereka, memesongkan mereka dari agamanya. Pasti Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga orang yang berkenderaan dari Sana'a dapat berjalan ke Hadramaut dalam keadaan dia tidak takut selain Allah. Zada bayan wadh-dhi'ba ala ghanami, dan serigala terhadap kambingnya. La yakhafu illallah wadh-dhi'ba, maknanya dalam riwayat bayan itu ada tambahan begitulah, tidak takut kecuali kepada Allah dan adh-dhi'ba ala ghanami, yang serigala terhadap kambing. Dalam riwayat seorang lagi kan, dua orang itu Bayan dan Ismail. Dalam riwayat Ismail tak ada, iaitu ma yakhafu illallah sahaja sekali. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata Nabi SAW telah membaca ayat-ayat dari surah An-Najm, lalu baginda bersujud. Tidak ada seorang pun yang tinggal, tidak ada seorang pun yang ada tu maksud, melainkan semuanya bersujud kecuali seorang sahaja yang aku nampak dia mengambil kaffan min hasan, segenggam anak batu, lalu dia angkatnya dan dia bersujud di atas anak batu itu sambil dia berkata, ini pun sudah mencukupi, ini sudah cukup untukku. Falaqad ra'aitu, sesungguhnya aku nampak dia kemudian telah dibunuh sebagai ataupun dalam keadaan kafir dengan Allah. Diriwayatkan dari Abdullah qala, beliau berkata, ketika Nabi SAW sedang bersujud, di sekeliling baginda ada beberapa orang Quraisy. Tiba-tiba mari Uqbah bin Abi Mu'ayyid dengan membawa perut lembu, perut unta ataupun sak unta. Dicampaknya ke atas belakang Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya. Fatimah datang lalu mengambil sak tadi dari belakangnya, dan Fatimah mendoakan keburukan ke atas orang yang melakukan begitu. Nabi SAW kemudiannya berkata, Allahumma alaikal mala, ya Allah, hukumlah puak-puak Quraisy ini, ketua-ketua Quraisy ini, Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Cuma yang akhir itu Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, Syu'bah yang syak atau. Saya nampak mereka, saya tengok mereka ini kemudiannya terbunuh pada hari Badar dan mereka dicampakkan dalam telaga selain daripada Umayyah ataupun Ubay yang syak tadi. Yang mana telah putus-putus anggotanya. Falam yulqa fil bi'r, dia tidak dicampakkan ke dalam telaga. Ini telaga buruk
Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, Abdurrahman bin Abzad telah menyuruh aku, katanya, qala su'ila, dalam nuskha yang lain sal, hak tu lebih terang, mana tanyalah, sebab dia suruh tanyalah Ibnu Abbas. Kalau su'ila, mana Ibnu Abbas telah ditanya. Itu macam dia cerita, macam dia cerita, Abdurrahman bin Abbas cerita, sedangkan dia suruh. Hak sesuainya nuskha yang satu lagi itu, iaitu sal Ibnu Abbas, bukan su'ila Ibnu Abbas. Tanyalah Ibnu Abbas tentang dua ayat ini, apakah ceritanya, apakah maksudnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallah, jangan kamu bunuh nyawa yang diharamkan Allah membunuhnya. Sesiapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, dan seterusnya. Saya pun tanyalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan, apabila ayat dalam surah Al-Furqan ini diturunkan, orang-orang musyrikin Mekah berkata, kita telah membunuh orang yang Allah haramkan, kita telah menyembah di samping Allah Tuhan yang lain, kita telah melakukan berbagai-bagai perbuatan yang keji. Jadi tak boleh masuk Islam, tak boleh masuk Islam. Kalau masuk Islam neraka juga. Maknanya begitu. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan, illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman, hingga ke akhir ayat. Fa hadhihi li ulaik, ayat ini adalah untuk mereka yang tersebut tadi. Adapun ayat dalam surah An-Nisa, yakni wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, itu ayat lain, yaitu untuk seseorang ataupun berkenaan dengan seseorang apabila dia telah tahu Islam itu, faham Islam itu dan syariat-syariatnya, kemudian dia membunuh, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya, sambungnya ayat tadi, ialah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam. Fadzakartuhu li Mujahid, saya sebutkan tafsiran ini kepada Mujahid. Beliau berkata, illa man nadimah, kecuali orang yang menyesal, yakni orang yang bertaubat. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, beliau berkata, saya telah bertanya, ana Amr bin Al-As. Saya berkata, dia buat nombor 2 saja dalam kitab kita ni, di luar tu, mana dalam nuskha lain qultu, itulah yang terang. Kalau tak ada, mana kena takdir jugalah, kena kira ada juga. Akhbirni, ceritakanlah kepadaku tentang perkara yang paling teruk telah dibuat oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi SAW. Qala, dia berkata, ketika Nabi SAW sedang bersembahyang di Hijr Ka'bah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia meletakkan kainnya di tengkuk Nabi SAW, lalu dicekiknya dengan kuat. Abu Bakar pun terus datang, memegang kedua bahunya dan menolaknya dari Nabi SAW. Sambil Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, patutkah kamu membunuh seseorang yang berkata Tuhanku Allah? Al-ayah. Bab Islam Abi Bakar. Tabahu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq telah menjadi mutabi' kepadanya. Dia sebutlah tu dari Urwah, qultu, saya berkata kepada Abdullah bin Amr. Abdah meriwayatkan dari Hisham dari ayahnya, dikatakan kepada Amr bin Al-As. Muhammad bin Amr meriwayatkan dari Abi Salamah, dia berkata, Amr bin Al-As menceritakan kepadaku. Nah, kita tengok semula. Ini bab qasamah. Qasamah ni tak nampak juga, kita pun tak tahulah. Orang ramai ni tak tahu. Sebab apa? Sebab tidak dilaksanakan. Tidak ada hukuman jinayah. Hukum jinayah ni tidak berjalan. Jadi tak adalah hukum qasamah tu, mana orang nak tahu. Gapo dia qasamah tu.
Jadi qasamah itu, kita tengok nombor 5 tepi ni dalam kitab ni, bukan nak ambil semua, ambil setengah hak maksud. Wa fi syar'i, mengikut syaraknya, qasamah itu berarti sumpah yang diberikan oleh awliya uddam, yang diberikan oleh keluarga yang terbunuh. Keluarga yang terbunuh, orang yang kena bunuh. Tentang apa? Tentang berhaknya orang dia yang kena bunuh tu mendapat pembelaan. Satu. Ataupun kalau tidak mereka bersumpah, ini secara ringkas dulu, penduduk kampung yang dituduh membunuh itu bersumpah dengan maksud menafikan pembunuhan dari mereka. Yang ini mereka bersumpah bahawa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan itu, bahawa billah ma qatalnahu wala alimna qatilahu, kami tidak membunuhnya dan kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Begitu sumpahnya. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Sudah berapa kali dah sebenarnya kita jumpa hadis ni. Begitulah. Dalam qasamah ni, apabila ada qasamah, sumpah begini, maka tidak dikenakan, kalau tak mengaku lah, tak mengaku juga tidak dikenakan qisas. Bahkan yang wajib dikenakan apa? Iaitu diat. Sama ada pembunuhan itu dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Secara tersalah, dikatakan tersalah. Qasamah ni hukumnya telah berjalan semasa jahiliyah lagi, dan Nabi SAW menerima ni dengan ada sedikit-sedikit pembaikian terhadap sistem ni. Zaman jahiliyah sudah ada. Jadi siapakah ia kena bayar ni? Ia kena bayar dia keluarga yang didakwa membunuh, ataupun masyarakat satu kampung kawasan ia didakwa telah membunuh satu orang, ataupun satu orang itu mati di kawasan musuh dia, maka tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kena heret habis 50 orang daripada penduduk di situ kena bersumpah. Bersumpah apa ni, lepas tu kena bayar. Kena bayar diat. Diat ni 100 ekor unta. Di sini. Yang ni 100 ekor unta mengikut nilai pada masa tu. Kemudian boleh ditentukan oleh pemimpin-pemimpin lah, oleh pemerintah-pemerintah, sebanyak mana kau yang patut. Maknanya mahal ni, tinggi harga ni. Seekor unta tu pun mahal dah pada masa tu. Sekarang ni pun kalau ditentukan, makna dia kena tinggi lah juga ketentuan itu. Sebab semua keluarga bayar. Apa faedahnya? Nabi SAW terima. Tidak makna setiap hak berlaku hukum ataupun sistem di zaman jahiliyah tu tak molek berlaku. Begitu juga zaman kita sekarang, bukan makna setiap orang kafir buat tak molek berlaku. Cara Islamnya, dia suruh kita nilai, tengok molek ke tidak sistem itu. Kalau molek, tak apa, kita boleh terima, teruskan. Kalau perlu kita baiki. Itu cara Nabi SAW. Bukan tolak tu, tidak. Tapi kalau patut tolak tu, tolaklah. Tengok keadaan, bergantung kepada kedudukannya itu. Jadi hak ni pun Nabi SAW ambil, terima. Sistem ni, jadi tuju apa faedahnya, kebaikannya keluarga dan masyarakat tu dia saling jaga satu sama lain. Dia saling jaga. Kalau ada orang tak ju, jenis kasar, dia akan tegur, dia akan marah. Sebab apa? Sekurang-kurangnya dia akan fikir, kalau berlaku apa-apa pembunuhan akan berlaku, puak-puak dia susah juga. Begitu juga dalam pembunuhan lain yang tidak sengaja ke apa ni, maka hak kena bayar dia keluarga. Orang panggil aqilah. Yang ni keluarga orang yang didakwa membunuh itu kena bayar. Jadi dia akan jadi berasa lagu mana? Dia akan berasa rugi. Kalau kita tak jaga orang kita ni perangai huduh bunuh orang, kita kena bayar, tak ada pasal-pasal.
habis harta kita. Jadi dia akan jaga keluarga dia akan jaga masyarakat dia. Itu kebaikannya di satu pihak. Di antara kebaikan dia laginya iaitu dah dia tak habis duit ni, dia jaga. Apabila jaga, masyarakat jadi baik dengan sendirinya. Itu dua. Yang ketiga, hubungan keluarga tu jadi erat. Hubungan keluarga jadi erat. Sebab apa? Seseorang tu kalau lah dia ni anak-beranak dia, kalau aku tersalah ke lagu mana, bunuh orang ataupun membunuh orang dengan secara tidak sengaja, kalau kita kata, maka siapa dia yang akan menanggung kalau aku nak bayar seorang berat? Keluarga ni lah anak-beranak. Dia jadi mengeratkan hubungan kekeluargaan itu. Itu kebaikan sistem qasamah ini. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, sumpah ni dengan nama Allah dalam kes yang seperti ini perlu. Dan boleh dikatakan setiap, tak kira bangsa, agama mana pun, ni tak kira ni. Orang Yahudi dia bersumpah dengan cara dia, orang Kristian bersumpah dengan cara dia. Tempat mana, tempat suci di sisi dia, bawa ke situ, sumpah situ. Nabi SAW telah buat gini. Mana dia iktiraf? Tidak nak suruh dia bersumpah dengan nama Allah dengan cara kita. Mana dia boleh kalau hak kafir. Hak kafir tu dia bersumpah dengan cara dia, biar dia bersumpah. Maknanya dalam hadis ini, sini tak ada. Di tempat yang lain dulu kita sudah jumpa ada hadis ni juga. Dan hadis muhayyisah. Dulu bab qasamah ni, hadis yang menjadi rujukan utamanya hadis muhayyisah dulu kita sudah jumpa dah. Maknanya Nabi SAW terima sumpah orang kafir tu pun. Sebab apa? Dia takut. Hak ni zaman jahiliah lagi. Hak Ibnu Abbas kata ni, berani bersumpah 48 orang. Hak 2 orang tu selamat. Hak lain tak ada siapa setahun, tak kelip mata seorang pun. Maknanya mati. Cuma main bersumpah. Maknanya ini benda yang dipercayai oleh ahli-ahli agama mana-mana. Sumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan masing-masing. Tak berani. Kalau orang tu ada agama dia. Kalau dia buat juga, biasanya terjadilah apa-apa. Dan ini ikatan juga dari segi ikatan agama kepada manusia. Tak kira agama mana. Kita agama Islam lebih-lebih lagi lah. Kalau orang kafir pun, agama tu ada faedah dia. Ada faedah untuk orang kafir sekalipun. Dia mengikat seseorang itu daripada melakukan, menghalang seseorang itu daripada melakukan sesuatu yang tak baik. Tak apalah. Jadi ceritanya tadi, sebab tadilah terang dah cerita tu. Dia bunuh, lepas pada tu tak ada apalah. Dia pelawak ayat kata dia jaga molek, layan molek, cara molek, lepas pada tu dia mati dia tandai lah. Tak apalah. Hak kita naknya gapo dia? Imam Bukhari nak sebut di sini qasamah di zaman jahiliyah. Waktu ni cerita di zaman jahiliyah lah. Maknanya sikap Nabi SAW. Tidak pula orang-orang Islam ni dia yang dididik oleh Nabi SAW. Ni bab apa dia ni sebenarnya? Ni bab manaqib, kelebihan sahabat-sahabat. Celah-celah tu Imam Bukhari buat pagi ni cara kejahiliah. Mengikut setengah-setengah nuskhah kitab ini, tidak ada bab ni Al-Qasamah fil Jahiliyah ni, tak ada. Mana sebagai bab yang ditulis dengan huruf besar lagu ni, tak ada. Ni tepi ni dia ayat. Bahkan ditulis sebagai tajuk kecil lah. Tajuk kecil, bukan sebagai bab yang berasingan. Jadi serupa termasuk dalam hak dulu juga. Sebab hak sebelum pada ni cerita amalan-amalan di zaman jahiliyah. Hak ni pun termasuk dalam amalan-amalan di zaman jahiliyah. Ada sebahagiannya Nabi SAW telah hapuskan, seperti habalah hak sebelum pada ni. Nabi SAW telah hapuskan, tak boleh lagu tu. Ada yang Nabi SAW terima. Orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW, sahabat-sahabat ni, dia tidak pula kritik Nabi SAW. Tak kata apa duk ikut jahiliyah tu, tak ada kata. Dan Nabi SAW terima, dan benda tu memang molek. Dia mereka terima. Inilah maksud Imam Bukhari letak di celah-celah manaqib sahabat ini. Mana sahabat-sahabat ni dia terima apa hak Nabi SAW royak. Dia tidak kata apa ni hak jahiliyah ni, tak usah ambil lah belaka. Tidak lagu tu. Bahkan hak mana baik dia ambil. Dan sahabat-sahabat yang terdidik tu dia faham. Hak tu anak.
Dalam hadis ini juga menunjukkan ini cerita ni ini cerita daripada siapa ni? Daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni masa ni pun tak ada lagi dia ambil daripada siapa? Yang dia berani bersumpah tu, dia kata fawallazi nafsi biyadihi, akhir tu, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tak sampai setahun 48 orang tu tak ada seorang pun daripada mereka itu yang kelip mata. Dia tahu mana cerita, kira-kiranya dia tahu sama ada daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain ramai lagi, yang mana orang zaman jahiliah tu lepas tu masuk Islam, dia mau cerita kira-kiranya ramai. Kira-kiranya ramai, jadi dia berani sampai bersumpah tu. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan dia tahu ni, boleh jadi dia tahu daripada Nabi SAW. Kalau daripada Nabi SAW seorang pun padan dah kalau dia nak bersumpah lagu ni. Kalau tidak takkanlah ini mengikut pegangan kitanya, seseorang sahabat tu dia tak akan berani sampai nak bersumpah. Kalau tidak bersumpah, nak royak saja cerita dulu tanpa pengetahuan, dia tak akan royak. Itu mengikut keyakinan kita. Dengan sebab itu walaupun hadis ini asar ini Ibnu Abbas ni tak ada disebut dia ambil daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat yang memang ada pada ketika ni, pun kita terima. Sebab apa? Dia diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Seterusnya riwayat dari Aisyah. Ini cerita di zaman jahiliyah juga. Nak cerita bagaimana Rasulullah, yang ni sebab-sebab zahir, sebab-sebab kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebab batin tu hatu Allah Subhanahu Wa Taala maha tahulah apa yang dia suruh pergi ke Madinah. Lepas tu ada orang-orang Ansar duduk di sana, bina negara di sana. Hatu Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu. Sebab zahirnya disebutkan dalam riwayat cerita ni Aisyah ni. Sebab zahir lagu mana? Iaitu hari Bu'as. Hari Bu'as ni mana hari dulu kita sudah jumpa dah ni riwayat ni, iaitu perang yang berlaku di antara Aus dan Khazraj. Hari Bu'as, iaitu satu hari yang Allah sediakan untuk Rasulullah SAW. Jadi dengan cara mati pemimpin-pemimpin dia, hak ni luka, hak ni sakit, hak ni gitu gini. Kalau ada pokok pemimpin ni, walaupun dia ni bukan Quraisy, tapi dia ada pemimpin dia sendiri. Orang yang ada pemimpin payah nak terima orang, payah nak terima orang luar. Nabi SAW nak lari pula orang luar, tak timbul hak tu. Apa tak boleh naik, muka duduk di sini lagi, muka duduk di sini boleh tahan nak naik, bukan bulan saja, banyak lagi petai tu. Kalau nak kira, tak tahulah manusia akan datang boleh naik setakat mana. Tetapi belum sampai lagi kepada langit dunia tu pun. Patut antara langit dunia dengan soal langit lagi tu sejauh mana pula Allah SWT sahaja yang tahu. Sampai hak kita kata sampai ke langit yang ketujuh ni. Jadi cara dia naiknya lagu tadilah. Jadi orang duduk bahas, dia kata setara Nabi tu pun tanya, siapa dia tu mari sekali? Weh salah. Ada ke diutus dia ni biar mari sini? Ya. Baru buka. Pas orang kafir nak boleh naik lagu mana? Iyalah kalau datang, kalau duduk bawah lagi tak timbul dalam persoalan tu. Tak timbul dalam persoalan tu. Pada kata, kalau orang kata datang, dia kena mari dulu dalil yang terang bahawa bulan duduk di atas langit, bahawa matahari duduk atas langit yang kepak. Dia kena mari dulu dalil hak tu. Kalau tak mari hak tu tak boleh nak kata. Lepas pada tu naik jumpalah dengan Adam. Jibril pun kata ini Adam, buih salam. Pala ke mana Nabi Adam duduk dulu? Nabi-nabi duduk dulu. Tidakkah ditanamkan di bumi? Tidakkah ditanam di bumi? Pas kalau ditanam di bumi, kalau kita nak kira hukum hak biasa lah, hancur dah lah. Pala ke mana ada pula sana tu, tubuh boleh kecek, boleh gap. Itu satunya bagi kita orang yang beriman ni tak jadi masalah hak tu. Cuma kalau nak bincang dengan orang kafir, tak payah, ya memang kena faham hak tu. Tapi kalau kepada orang Islam ni tak jadi masalah. Satunya mengikut ulama-ulama yang disebutkan di sini, seperti yang dapat kita tengok dalam hasyiah, dia sebut
ruh dia tu Allah SWT beri berupa seperti tubuh dia. Satu. Yang kedua, Allah SWT pindahkan seperti mana Nabi SAW daripada dunia pergi ke sana. Orang-orang tadi, nabi-nabi tadi dipindahkan daripada dunia, dibawa pergi. Apa tak boleh? Boleh. Lepas tu dari segi masalah hancur ke apa tu, kalau kata hancur sekalipun Allah SWT boleh buat sebentar ya, tu kalau dia nak buat. Apa lagi ada hadis yang menunjukkan bahawa nabi-nabi tu jasad dia itu tidak hancur. Jasad dia itu tidak hancur. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu memang tempat dia dah sana. Selepas mati naik sana. Selepas mati naik sana. Memang tempat dia dah sana. Tubuh hak ni hak tanah semasa dalam dunia tanah tubuh. Adapun hakikat wujud dia tu, hakikat wujud seseorang tu, macam di sini Nabi ni sudah naik ke atas dah. Tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan dunia. Itu kelebihan dia. Sebab apa? Sebab dia Nabi. Usahakan Nabi, orang-orang lain pun naik ke atas juga. Naik ke atas juga. Kecuali orang kafir lah mengikut dalam hadis, tidak naik. Ruh dia tu tidak naik ke atas. Jadi naik ke atas ni pergi ke mana? Pergi ke alam yang mana kita kira selamat lah. Selamat. Di sana. Di sini disebutkan di atas langit tu. Di atas langit. Dalam riwayat yang lain kita jumpa, dia jumpa dengan nabi-nabi tu pergi semaya sekali tu di Baitul Maqdis. Nabi-nabi tadi lah. Sana pula ada. Lagu mana? Supaya itulah juga Allah SWT boleh bawa pergi ke sana dengan izin Allah SWT, boleh bawa pergi ke sana, dan dalam masa sekelip mata boleh naik pula ke atas langit tu dengan kehendak Allah SWT. Kalau kita nak bahas cara mudah lah, cara mudah. Kemudian banyak lagi lah ni kata gini panjang lah pula tu. Lepas pada tu jumpa dengan Nabi Isa pula, dan seterusnya lah. Nabi Isa dengan Yahya ni sepupu. Dia di sepupu. Jadi dia kata marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Nabi Adam tadi marhaban bil ibnis salih wan nabiyyis salih. Anak dia sebut ni saudara. Sebab apa? Muka anak cucu Ishak kan? Anak cucu Ishak tu. Jadi Ishak tu adik-beradik dengan Ismail. Jadi anak cucu Ismail, daripada anak cucu Ismail ni Nabi kita. Nabi kita. Daripada anak cucu Ishak tu termasuklah Nabi Isa ke apa semua tu. Daripada Bani Israel. Anak cucu dia. Bila begitu, muka asal kan kalau nak kira kan, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak tu adik-beradik. Jadi anak kepada masing-masing tu sepupu lah. Jadi dia kira peringkat saudara lah, saudara. Peringkat adik-beradik. Kita walaupun dia tu dulu, tapi kira pangkat adik-beradik. Dia sebut gitu. Lepas tu naik lah. Ni seperkara nak sebut di sini, iaitu hadis ni lah mengikut ulama-ulama yang paling tepat berhubung dengan kedudukan Nabi-Nabi. Dalam Bukhari ni juga, kalau kita tengok di tempat lain tidak lagu ni. Kedudukan Nabi ni duduk sini, pada langit ni Nabi ni duduk sini. Mengikut ulama-ulamanya, hak paling tepat kedudukan Nabi-Nabi, hak paling sahih, iaitu mengikut riwayat ni. Tu nak cerita mengikut riwayat ni, iaitu langit yang pertama Nabi Adam, langit yang kedua apa dia ni, Nabi Yahya dan Isa, langit yang ketiga Yusuf, langit yang keempat siapa dia ni, Idris, langit yang kelima ni. Hak ni tertib ni Nabi mana-mana ada pada langit mana-mana, hak ni lah yang paling tepat. Mengikut ulama-ulama. Jadi kalau kita jumpa dalam Bukhari di tempat lain tidak lagu ni. Jadi mengikut ulamanya kita kena tarjih, utamakan hak ni. Sebab hak ni hak paling tepat dari segi kedudukan Nabi-Nabi. Hak lain tidak, walaupun dalam Bukhari ni. Walaupun dalam Bukhari sendiri. Sebab di tempat lain sebut lagu lain.
Ni dalam hasyiah nombor 9 kalau kita perhati hasyiah nombor 9, hadza abuka yani jaddukal aqrab, dikatakan kepada Nabi Ibrahim. Dia kata dalam syekh dalam lama'at, qala syekh fil lama'at, syekh ni maksudnya Syekh Abdul Haq, seorang ulama hadis di India sebelum Syah Waliullah lagi. Syekh Abdul Haq dia mengarang kitab syarah Mishkat namanya Lama'atut Tanqih. Adalah tu dia kata hadha at-tartib alladhi waqa'a fi hadha al-hadith huwa asahhu ar-riwayat wa arjahuha. Ni hak paling sahih berhubung dengan tertib kedudukan nabi-nabi dan paling rajih, paling kuat. Wa qad waqa'a fi ba'd ar-riwayat, dalam setengah-setengah riwayat itu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibrahim pada langit yang ke-6 dan melihat Musa pada langit yang ke-7, dan dia melihat Idris pada langit yang ke-3, Harun pada langit yang ke-4. Dalam riwayat yang lain, Idris pada langit yang ke-5, Yusuf pada langit yang ke-2, Yahya dan Isa pada langit yang ke-3. Wa ala taqdir sihhati riwayat yata'adzaru al-jam'u. Kalau kita andaikan kita mengambil kira sahih belaka, tak boleh nak jamak, tak boleh nak ejah ni, tak boleh nak tawil, kecuali kalau kita kata Mi'raj itu berlaku beberapa kali. Dia kata kalau kata sekali saja tak boleh pergi. Kalau nak kira sekali, hak mana hak paling sahih? Hak ni. Dia kata kecuali kalau kita mengatakan Mi'raj itu banyak kali, ataupun kita nak tarjih hak mana dalam banyak-banyak tu hak paling kuat. Apabila kita tarjihkan, maka yang paling kuat ialah hak ni dari segi tertib tu, bukan dari segi paling lengkap cerita dia. Dari segi tertib kedudukan nabi-nabi tu atas langit mana hak tu, dari segi tu saja, bukan dari segi paling lengkap. Lepas pada tu naiklah pada kita rekah ceritanya. Naik pada langit yang ke-6 ni. Bila langit yang ke-6 minta dibuka, tanya begini-gini seperti tadi lah. Lepas tu jumpa dengan Musa, langit yang ke-6 Musa, bukan langit yang ke-7 seperti dalam riwayat yang lain dalam Bukhari ni juga. Gitu. Bila begitu dia kata marhaban bil akhi salih wan nabiy salih juga. Bila aku melepasi dia, pergi lepas tinggal dia jerit. Nabi Musa tu menangis. Orang pun tanya, lepas apa yang menangis? Dia kata aku menangis kerana budak. Mana orang muda, mana Nabi SAW ni lah. Mana dia kira budak dan nisbah kepada dia tu, mungkin lebih tua, lama dah. Jadi kira gulam lah, budak seperti kita orang tua. Padahal hak ni orang panggil pakcik dah, kita kata budak tu lagi. Pasal apa nisbah kepada hak jeng ngata ni, dia lebih tua lah, umur 80. Betul lah. Dia kata budak lagi, hak umur 40. Gitulah. Dia diutuskan selepas aku. Lepas tu umat dia ni lebih ramai masuk ke dalam syurga berbanding umat aku. Jadi bukan dia deki, tidak, tapi maknanya dia macam sedih lah. Dia sedih. Pasal apa? Pasal dari segi sanilah, maknanya apabila ramai pengikut, pahala dia pun lebih banyak. Mana nak kepada pahala lebih banyak tu tetap ada. Ini semangat nabi-nabi lah maknanya. Nak hal lebih tu, nak hal lebih tu tetap ada. Jadi dia tak dapat hal tu, sebab tu dia jadi sedih lah.
Supaya orang nak berlomba, dia memang mengharapkan sangat waktu tu. Tiba-tiba berlomba, dia tak boleh nombor 1, jerit dia. Gitulah. Sebab dia nak sangat tu. Ni pun kelebihan akhiratnya. Bila ramai pengikut, mana setiap amalan pengikut tu boleh ke kita. Maknanya pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni paling banyak lah. Sebab apa? Ramai pengikut hak duduk ikut ajaran dia. Adapun Musa tidak lagu tu. Lepas pada tu satu lagi, takdir lah. Walaupun takdir dia terima hak tu. Tetapi apabila mengenalkan nasib dia lah, takdir tu dia terima, mengenalkan nasib dia. Maknanya bangsa dia yang menerima Taurat yang apa telah menyelewengkan Taurat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Banyak perkara lah apabila dia tahu tentang Muhammad ni, banyak perkara. Adapun agama dia sudah diselewengkan habis, jadi tak ada hak asal. Jadi timbul naik atas nama dia agama yang tak betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu sampai ke kiamat. Mana ada orang yang berpegang teguh dengan ajaran dia. Jadi dia berasa macam apa dia kita kata. Dia berasa ketinggalan lah dia. Gitulah, bukan deki, tidak deki. Alam tu bukan alam deki lah tu. Tidak alam deki. Tetapi maknanya semangat nak kepada kebaikan tu terlalu kuat sangat. Tiba-tiba boleh, dia tak puas hati lah kira-kiranya. Lepas tu Nabi Musa ni memang dia nyata. Dia pasti nyata kalau gapo-gapo. Jadi nyatalah hak tu, hak lain tidak nyata pada orang lain pula gitu juga. Nabi Isa pula gitu juga. Orang buat terhadap ajaran dia tu orang seleweng juga. Kitab dia pun orang seleweng juga. Tapi dia tidak jenis tu. Nabi Musa ni dia jenis tu. Sebab itulah dalam hadis ni ditunjukkan banyak Nabi Musa tu. Sebab dia nyata. Kalau dia suka pun nyata. Dia simpati pun nyata. Kalau dia sedih pun dia nyata. Orang jenis jelas lah terang. Lepas pada tu naik jumpa dengan Nabi Ibrahim pula. Ini ayah bui salam lah, tak apalah. Marhaban bil ibn salih wan nabiy salih. Dikatakan datuk juga, ayah juga. Adam tadi pun ayah juga. Tapi waktu ayah jauh lagi. Ini ayah lebih dekat lagi. Kemudian diangkat kepada Sidratul Muntaha. Jadi mengikut ulamanya Sidratul Muntaha ni, yang ni tempat suk. Alam bawah ni naik sekatu je. Paling tinggi. Hak malaikat pun, malaikat hak ditugaskan untuk ke bawah ni setakat tu yang paling tinggi dia boleh naik. Hak malaikat hak atas tu sekatu juga tu, tak turun ke bawah. Gitu. Jadi sampai kepada Sidratul Muntaha. Lepas tu panjanglah pula cerita Sidratul Muntaha ni. Sebahagiannya dulu ana sudah bincang dah berkenaan dengan Sidratul Muntaha ni, apa maksud dia, gapo dia, panjanglah. Tapi mengikut itu mengikut kebanyakan ulama lah, dia kata seperti ni lah. Tapi mengikut Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia kata tidak, Sidratul Muntaha ni isyarat kepada suq, apa nama ni, zon jahannam, zon jahannam, ataupun zon orang panggil alam bawah. Hak atas pada Sidratul Muntaha tu alam atas. Disebutkan dalam hadis ni tidak disebut. Dalam hadis yang lain dia kata pangkal dia tu duduk pada langit yang keenam. Dan hak atas dia tu, cabai-cabai dia tu atas pada langit yang ketujuh lagi. Maknanya start situ tu mana kira alam bawah. Hak atas tu kira alam atas. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Dalam Quran disebutkan as-sidrah tu Sidratul Muntaha lah. Maknanya situ indaha jannatul ma'wa, dekat tu syurga dah ada. Mana syurga bawah ada situ. Mana zon syurga, zon alam atas. Baru selepas tu bawah ni, walaupun langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga pun orang panggil alam bawah lagi. Alam bawah lagi. Dan zon jahannam lagi. Mana akan datang hak ni akan tak ada, dia akan naik ke atas pula. Hak mana naik masuk syurga pergi ke atas lagi. Itulah yang pelik. Memang tak boleh nak fikirlah kita. Iman sajalah. Boleh pergi apabila ada modal iman itu. Walaupun atas lagi boleh pergi, walaupun tak naik burak, tak naik gapo pun akan sampai ke sana belaka.
Semua orang mukmin akan sampai ke sana. Tempat yang tak boleh nak fikirlah nak boleh sampai tu. Tak ada modal apa. Tak ada kena belanja apa, kena bayar tiket ke apa, tak ada. Tiketnya iman. Iman. Maknanya kalau mati tidak dalam keadaan beriman, ruh dia tu, jasad dia, ruh dia gapo duduk ala bawah. Ala bawah ni akan jadi zon jahannam. Jahannam belaka. Neraka belaka. Akan jadi gitu. Dan orang ada iman dia boleh melepasi zon itu. Itulah yang dikatakan Sidratul Muntaha. Sebagai satu tanda pemisah alam ulawi dengan alam sufali. Gitu. Alam tinggi dengan alam rendah. Dunia, langit, bumi, bintang, matahari, apa semua ni duduk ala bawah. Ala bawah lagi. Akan datang dah jadi hancur lebuh habis. Dan akan jadi kawasan neraka. Akan jadi kawasan neraka belaka. Lepas tu ini ni apa yang disebutkan buah dia tu seperti tempayan apa nama ni, hajar tu nama tempat lah, tempayan sana orang buat besar-besar. Itu gambaran untuk mendekatkan kepada fahaman saja, bukan makna sebesar tu. Nak suruh mudah faham, besar-besar lah, besar-besar. Daun-daun dia tu pun jenis besar-besar gitu, seperti telinga gajah. Adakah sebesar telinga gajah tu? Tidak, serupa. Serupa. Lepas pada tu ditunjukkan pak apa ni sungai. Dulu pun sudah bicara juga pak sungai. Apa makna sungai? Setengah orang tu dia faham daripada hadis ni, sungai Nil dengan sungai Furat tu dia kata hulu dia mana? Hulu dia dalam syurga. Hulu dia dalam syurga. Sedangkan orang jumpa dah hulu dia aja dalam dunia ni juga. Punca dia aja. Bukan mari dalam syurga. Lepas tu apa dalam hadis ni? Sebab tu setengah-setengah orang dia tidak faham, dia mengatakan hadis ni palsu selalu. Tak betul hadis ni. Macam mana kata sungai Nil dengan sungai Nil Mesir itulah. Dan sungai Furat tu maknanya dalam syurga. Mana pangkal dia tu ataupun hulu dia tu. Sedangkan ni dalam dunia. Jadi sungai Nil tu mana mengikut kajian orang sekarang ni, maknanya pangkal dia duduk mana? Duduk kira-kira di kawasan Uganda tu. Situ. Sungai Furat ni mana tidak sebesar Nil tu lagi. Maknanya orang sudah tahu. Lepas tu apa makna hadis ni? Dia nak cerita sini gol lain. Ni alam lain. Dia nak cerita di sini sebagaimana dalam syurga dia ada sungai juga. Dan sungai ni dia jadi punca kemakmuran juga. Punca kesuburan juga. Tapi cara dia hak tu dia kata dua sungai yang batin, yang mana kita tidak dapat jangkau tu, tidak ada dalam dunia ni contohnya. Hak selagi dua sungai yang zahir tu mana nyata kepada kita lah. Mana kalau dalam dunia ni pun nak makmur, nak gapo dia, nak subur pun, nak hidup, nak ada hidupan dia kena ada sungai. Mana sungai tu punca kepada kehidupan dalam dunia ni. Dan sungai tu pun maknanya penting juga kedudukannya di dalam syurga. Gitu dia nak ayat. Bukan maknanya sungai Nil itu saja, mana-manalah sungai, tetapi kepada hak dekat pada masa itunya, hak mudah faham, hak semua orang tahu kepentingan dia Nil dan Furat. Masyarakat Arab, kalau kita sungai lain lah, kalau masyarakat lain, negeri lain sungai lain, tapi sungai itulah nak ayatnya sungai. Hak dalam syurganya iaitu dua hak dalam syurga, iaitu Salsabil dan Kautsar. Salsabil dan Kautsar, hak tu dua sungai. Hak ni punca kemakmuran dan kesuburan di dalam syurga. Tetapi cara dia tu tidak serupa dengan hak dalam dunia. Walau bagaimanapun orang panggil sungai lah juga. Sungai. Summa rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ditunjukkan kepadaku. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Supaya kalau dalam dunia ni Kaabah tu, Baitullah. Jadi Baitul Ma'mur di sanalah malaikat tu tawaf. Dalam hadis disebutkan seorang malaikat tu sekali saja boleh tawaf. Penuh semua. Makna ramah telajuk. Seorang malaikat sekali.
itu pun penuh sama. Maknanya dia kata dalam hadis yang lain, dia kata membetuli Kaabah. Membetuli Kaabah tu maknanya kedudukan dia tu di alam yang tinggi seperti kedudukan Kaabah di alam yang rendah. Mana dari segi penghormatan, dari segi menyatakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di sekeliling dia tu serupa dengan kedudukan Kaabah di bumi ni. Yang mana kita tak boleh tengok di sepanjang sejarah ni sampai bila-bila pun. Tak boleh tengok seperti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari macam mana orang pergi ke Mekah, orang pergi buat haji, orang pergi tawaf, bukan kau sikit, kau ramai. Tidak ada satu orang panggil rumah suci di mana-mana pun lagu tu caranya. Orang duduk buat dan nampak sekali hebatnya. Nampak sekali keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan manusia tu berkeliling di sekeliling Kaabah tu. Tak boleh, tak ada dalam dunia ni contoh yang seumpama itu. Itu kalau dalam dunia. Di sana gitu. Baitul Ma'mur. Thumma uzitu min ina'in min khamr. Hak ni kalau mengikut riwayat yang lain, dulu ni sebelum naik Mi'raj ni, sebelum Mi'raj, semasa di dekat Baitul Maqdis, hak dibagi ni, ada juga dalam riwayat yang lain disebutkan masa turun tu. Kalau masa turun tertib ni betul dah lah lepas turun tu. Tapi ada dalam riwayat yang lain disebutkan sebelum tu. Tetapi dalam riwayat tu disebutkan tak ada sebut tu madu tu, arak dengan susu saja. Arak dengan susu saja. Jadi hak ni apa yang jadi sebut gitu? Ada kalanya perawi ni dia tidak sebut. Tidak sebut. Ada kalanya sebut gitu. Fa akhadtu laban, saya ambil susu. Fa qala hiya al-fitrah. Jibril berkata ni fitrah, maknanya Islam. Kamu pilih Islam, engkau dengan umat engkau akan tetap dengan Islam. Maknanya Islam ni tidak akan menyeleweng. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke akhir zaman akan ada yang pegang dengan hak betul tu. Tidak seperti hak lain-lain kan. Ni gambaran belakang ni, gambaran ala misal. Mana kalau nabi-nabi dulu seseolahnya sampai satu peringkat umat tu jadi sesak habis. Sesak sehingga perlu mari nabi yang lain. Memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu pun dimansuhkan syariat hak dulu tu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gitu. Dia kata azwatullah anta 'alaiha wa ummatu. Engkau dengan umat engkau tetap berada di atasnya. Engkau pilih susu. Kemudian difardukan kepadaku semaya 50 semaya. Tak apalah tu. Lepas tu pergi mari dekat Musa tu, dia suruh mitok korang. Ni pun kita sudah bahas ada juga dulu. Jadi dalam riwayat ni disebut hak ni tidak, sebab tu yang anda kata tadi, hak ulama kata hak paling sahih dari segi tertib kedudukan Nabi pada langit-langit yang berapa, hak ni hak paling kemah. Tapi dari segi lain tidak. Misalnya di sini dia sebut kurang tu 10-10, bukan 10-10. Hak lebih sahihnya 5-5. Mana banyak kali lah pergi mari tu. Kemudian akhir sekali 5. Jadi 5 tu sebab apa hikmatnya? Sebab tiap-tiap satu tu digandakan dengan 10 kan? Satu amalan digandakan dengan 10. Jadi bila 5 serupa dengan 50 juga. Serupa dengan 50 juga. Maknanya sebab itulah dalam riwayat yang lain dia sebut ini 5 walaupun 5 adalah 50. Maknanya dari segi nilai dia tu sama dengan 50 juga. Lepas tu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mari ini adalah salah satu cara untuk kelebihan untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mari secara langsung bercakap dengan Allah min wara'i hijab. Dalam Quran itu disebutkan min wara'i hijab, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Aw min wara'i hijab, di sebalik tabir ataupun di sebalik dinding. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap bukan dengan perantaraan Jibril, dia bercakap sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada malam Mi'rajnya nak suruh banyak kali ada peluang catch dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk tu. Melalui Jibril ni banyak dah. Ataupun melalui wahyu dalam bentuk hadis ketika dia duduk dalam dunia ni pun banyak, sebanyak-banyak hadis ni wahyu lah.
Itu wahyu. Allah SWT campakkan dalam hati Nabi SAW makna, maksud dia. Nabi SAW pun buat dengan bahasa dia sendiri, sampaikan dengan bahasa dia. Itu hadis yang dikatakan hadis, dan yang dikatakan wahyu. Au yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Tu Quran tu. Hak ni min wara'i hijab. Min wara'i hijab ni hak sebut dalam Quran tu lah. Di mana? Sana. Nak suruh banyak kali. Itu peluang. Sebenarnya dia nak bui sebanyak tu dah, tapi nak cari, nak suruh bui banyak kali. Pergi mari itu dia bukan penat. Kalau nak pergi kepada orang yang kita suka, tidak jadi penat walaupun banyak kali. Kalau banyak kali tu kau molek. Begitu. Ini kalau dalam hadis banyak yang seumpama ini. Nabi SAW tanya sahabat, sukakah kamu kalau kamu menjadi 1/4 ahli syurga? Suka, sahabat kata. Sukakah kamu kalau kamu jadi 1/3 ahli syurga? Suka. Sukakah kamu kalau kamu menjadi separuh ahli syurga? Dan aku mengharapkan kamu menjadi separuh daripada ahli syurga. Jadi hak kata mula-mula tu lagu mana? Bukan hak tu maksud. Dia nak ayatnya kalau setara tu pun suka dah. 1/4, 1/3 kau suka. Kalau separuh tak boleh nak ayat suka. Hak ni pun lagu tu juga. Sebenarnya nak bui 5 dah, tapi cara dia ayat lagu tu. Kalau 50 boleh terima dah. Tapi kalau bui kurang lagi, lepas tu pahala boleh sebanyak tu juga, molek juga. Kalau kurang lagi tidak pernah, tapi pahala boleh semua 50, lagu mana? Tentu lebih suka lagi lah kita. Dah boleh sama. Itu banyak hadis yang seumpama ini. Supaya juga hadis Jabir kita jumpa dalam Bukhari. Nabi SAW kata, jual lah unta tu kat aku. Jual dah lah. Lepas dia kata pula, jual lah. Macam dia tak ingat. Jabir kata, saya jual. Lepas dia kata pula, beberapa kali kata. Apa maksud ni? Kata banyak kali ni. Sebab tu Jabir berasa pelik dah. Rupanya Nabi SAW nak bagi sesuatu kelebihan lah kepada dia. Bukan nak beli sangat. Satu, untuk dia tu lambat berjalan. Dengan cara lagu tu Nabi SAW bui, lepas pada tu laju semua lebih pada orang lain. Apabila sampai ke Madinah, Nabi SAW pun bagi bayar lah, dia bukan beli, bayar. Lepas tu ala kelik dia boleh naik. Nabi SAW yang beli ni tidak kata dia beli naik sendiri, tak, dia boleh naik. Moga dia tak ada dah naik untuk tak apa naik. Apabila balik suruh bayar, suruh bila bayar. Lepas pada tu bayar tak apalah. Nabi SAW pun bui kelik pitih kepada dia. Lepas tu unta tu pun ambil kamu. Lagu tu cara dia. Dia nak bui sesuatu tu. Bukanlah pertanyaan percakapan tadi tu saja-saja kita kata. Buat apa macam tak ingat. Dia ada maksud dah tu. Di sebalik percakapan tu dia ada maksud dah. Banyak kita tengok dalam hadis ni yang seumpama itu. Termasuklah hak ni. Dan selain daripada tu, nak cerita kepada kita betapa Allah SWT ni bersimpati. Allah SWT ni kesian belah kepada kita. Kesian belah kepada kita. Dan betapa Nabi-Nabi dulu pun fikir untuk umat ni. Fikir untuk umat. Ini adalah kita berasalah apabila hak asalnya sebanyak tu, lepas tu dikurang dengan kita boleh pahala semua tu, betapa kelebihannya untuk kita. Kita berasa, kita menghargai. Begitu. Lepas tu dia kata, saya puas hati dah tu. Sebab apa? Nabi SAW ni dia tahu dah, moga 5 ke kurang. Kalau dah 5 dah bakinya, kalau pergi minta pula 5 pula tak ada, jadi tak ada langsung lah pula. Sedangkan asalnya memang Tuhan nak bui tanggungjawab tu kepada kita, biar kita buat tugas kita. Kalau dia pergi sekali lagi, maknanya sini nampak kebijaksanaan Nabi SAW. Dah tinggal 5, moga 5 buat kan. Kalau pergi pula, kira-kiranya kalau buat habis lagu tu tak ada, tak kena semaya. Sedangkan dia nak bui pahala semaya tu sendiri ada kelebihan. Semaya tu sendiri ada kelebihan. Dengan cara tu lah. Walakin arda wa usallim. Lepas pada tu bila Nabi SAW pergi tu, berserulah yang berseru. Dia kata, aku telah luluskan farduku. Mana hak itulah hak jadinya. Wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah ringankan kepada hamba-hambaku. Lepas tu ni ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas
hak Nabi SAW lihat pada malam Mi'raj itulah, Isra Mi'raj. Benda-benda pelik ini menjadi ujian kepada manusia. Ada yang tidak terima, ada yang terima. Hak Imam Bukhari naknya dalam bab ni apa dia? Dalam bab manaqib. Hak tak terima, rugilah dia. Dan hak ni menyebabkan dia jadi manusia yang celaka. Hak terima, dia ada manaqib, ada fadail, ada kelebihan. Maka tersenarailah mereka itu dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan. Wallahu a'lam.